Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen, dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Kata kagu dok kata penumpang juga. Kagu. Tak bagi derah sikit. Justru tanggapan bahawa pembangunan KSP akan menjadi saingan kepada lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang adalah tidak berasas. Bila dia kata nak buat projek 2 bilion, 3 bilion, dia tak ada 2-3 bilion. I would like to caution this concept that if it's a privately funded project, what's the problem? Because infrastructure project, awalnya yang datang tu semua kata privately funded. Part of the problem kita di peringkat kerajaan persekutuan ini ialah kerana projek-projek yang kata privately funded inilah. Because eventually dia tak jadi financial viable. Dia financially dia tak viable in the long run. Saya, boleh beritahu MB terus. I come from private sector. Saya sebenarnya tak ada isu projek apa-apa. But saya kalau yang dalam kabinet ke, dalam M10 ke, yang selalunya susah dengan saya, I drill on the financial viability. As best as possible, kalau ada pihak swasta boleh buat sesuatu and it's financially viable on its own, seronok kita jadi kerajaan. Because everything dia akan tumbuh semua kan. Tapi selalunya lah pengalaman saya, dan we have to be very careful on this. Termasuklah kerajaan negeri, termasuklah kerajaan pusat, bukan saja soal KXP, tapi apa-apa projek infrastructure. Is by nature of the private sector, when they started awal-awal itu, especially infrastructure, dia kata this is privately funded. But usually it's hardly privately funded because they are not bankable on their own. Bila dia kata nak buat projek 2 bilion, 3 bilion, dia tak ada 2-3 bilion. Dia perlukan kelulusan kerajaan negeri, perlukan kelulusan kerajaan pusat. Dia pun pergi ambil surat kelulusan tu, dia pergi pinjam dengan bank. That's where the problem is. Sebab the money for them, for infrastructure project, is pembinaan. Dia tak peduli dah lepas tu 20-30 tahun jadi apa. Because they get their margin already at the beginning. Masalahnya bila projek itu jadi projek infrastructure is public in nature, lepas kontraktor atau company ni awal ni dia dah buat margin dia dah tu, di operational itu dia akan jadi tanggungjawab awam, a quasi public responsibility. Kerana takkanlah bila dah buat airport besar-besar, port besar-besar, takkanlah lepas tu dia mati terbengkalai, kita kerajaan tengok klip-klip, tak boleh. That's where then they comes the unintended consequence untuk fasa seterusnya, yang mana they will come and cakap ini apa nama ni, projek ini bermasalah, kerajaan kena tambah lagi, kerajaan kena mula masuk. So pandangan saya begini, I think the process tu will go through. Tapi if it's financially very viable dan sebenarnya memang betul-betul ada good prospect, good cash flow, and dia akan take off on its own, saya tak rasa dia akan ada masalah. That's my view. Kebimbangan saya ialah bila kita tengok semua ni, the doubts is on whether this can truly be sustained on its own. Sebab begini, perspektif saya when it comes to infrastructure. Contoh kita ambil port. Semua negeri nak buat port masing-masing. Semua pihak swasta dia nak port kalau boleh kan. Sebab dia tengok dari segi satu awal-awal construction tu kan. Kemudian dia tengok dari segi the revenue yang dia boleh dapat daripada port fee semua kan. Tapi yang kita tengok juga over the years, selalunya the long term overhaul or maintenance yang diperlukan yang besar itu, dia tak factor in. Jadi contohnya dredging, dia tak factor in. Bila sampai kat dredging, semua port satu Malaysia minta kerajaan persekutuan tanggung. Jadi benda tu tiba-tiba kerajaan persekutuan akan kata, alamak macam mana ni? It's like, because then kalau tak buat, port kami bermasalah. That is always the case. It's always juga sama contohnya dalam bidang-bidang yang begitu rumit, contohnya air transport. Air transport ada commercial passenger punya transport, ada cargo transport kan.
Sebab air transport is not just about the airport. Air transport is also about landing rights, it's also about landing connectivity, it's also about international network, because nobody can survive on their own. Pengalaman kita mengendalikan KLIA. Kalau saudara-saudari ingat, KLIA tahun 1990-an dulu, masa nak dibuat itu ialah kerana kita yakin kita boleh mengambil alih Changi. Jadi kita belanja buat semua. But you know where KLIA now and how much burden it is to the